Rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta hujna idza syi'ta. Saya hormati Tuan Pengerusi, Tuan Imam, Tuan Bilal, tuan-tuan ahli dan taqasah pentadbir masjid, dan seterusnya kepada tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mana kita dapat meneruskan kuliah maghrib kita di malam ni seperti biasa. Jadi malam ni suara saya agak bunyi lain sikit dan minta maaf lah kerana panah-panah jadi lain sikit suara. Banyak mengajar pun jadi juga ada. Alhamdulillah, walaupun begitu kita teruskan kuliah maghrib kita di malam ni. Ya, sebenarnya kuliah kita ni adalah pada hari Khamis pada minggu pertama sebenarnya dah. Tapi oleh kerana ada perkara yang tak dapat dielakkan, jadi kita tangguh ke malam ni. Jadi malam ni tuan-tuan, saya ada menulis buku sikit. Buku saya ni ialah Ilmu dan Adab Mempelajarinya, nama buku ni. Dan buku ni saya adalah sedang mencari dana. Saya jual buku ni untuk mencari dana. Dan dana ialah saya nak membuka sekolah tahfiz saya di Lawin. Bukan di Simpang Lawin, tapi di Lawin. Lawin ni dekat dengan Gerik. Tak jauh dengan Gerik. Di sanalah. Kalau tuan-tuan pergi tu, tuan-tuan akan jumpa traffic light menghala ke Gerik. Kita jumpa traffic light. Lepas traffic light ni kita jumpa kubur. Lepas tu kita jumpa pula rumah. 2-3 biji rumah. Tanah tu di belakang tu lah. Di atas bukit. Dan di belakang tu ada sungai. Masya Allah. Itulah saya cadang bila saya besar nanti. Itulah tempat sayanya. Dan saya pun tak lama dah nak berhenti daripada USAS. Nak tumbuhkan sekolah. Dan sekolah ni saya cadang kerana sekolah tahfiz tu ramai. Banyak tahfiz, semua tahfiz. Jadi saya tak nak namakan sekolah saya ni sekolah tahfiz. Tapi di dalam tu ada tahfiz. Sekolah saya ni nak bentuk international, nak bentuk antarabangsa. Saya nak minta kepada Allah supaya Allah terimakan doa saya ni, nak jadikan sekolah antarabangsa. Jadi sekolah saya ni akan guna bahasa Arab dan Inggeris. Bahasa Arab dan bahasa Inggeris. Dan kita di situ ada program tahfiz dalam tu. Jadi insya-Allah itulah hasrat saya, cita-cita saya. Jadi nak satu hari nanti bila saya pencen, itulah saya nak membangunkan sebuah sekolah. Harapan bila saya meninggal dunia nanti, itulah nadi saya. Itulah nadi saya yang waktu saya duduk di dalam kubur, jariah saya sekolah itulah insya-Allah. Jadi oleh kerana dana tu masih ada, saya cuba mencari dana dah pelan-pelan dengan menjual buku. Dengan menjual buku. Jadi saya tadi kontak dengan pengerusi Wan. Wan tadi dah beritahu kat dia. Dia tak ada ke mana, tak sampai lagi ke ada. Saya kata malam ni nak bawa buku ni lah sebagai nak. Dan kita baca buku ni lah insya-Allah. Kita baca buku ni malam ni dan kita baca buku ni insya-Allah.
Jadi harga buku ni ialah RM13. Ada RM13 tuan-tuan tu saya minta lah tuan-tuan kita menafaatkan kita baca buku ni dan pada masa yang sama kita boleh infak kepada sekolah saya, insya-Allah. Amin. Itulah. Jadi tuan-tuan bolehlah ambil buku dari situlah dengan harga RM13 dan kita terus kita baca ataupun kita terus kita terus kepada pendahuluan kita tengok pendahuluan terus ya. Wan tak sampai lagi kah? Tak mam tak sampai pengerusi tak sampai sampai. Jadi jumlah kita sekarang berapa ada 20 orang boleh tak? 15 orang ada. Jadi saya mewakili lah ada. Tolong mewakili seorang tak? Tak mewakili cuba tanda nama ada yang ambil tu tanda nama supaya mudah nanti tak? Saya minta 40. Saya minta tolong tuan-tuan minta tolong. Bukan berniaga tuan, saya bukan berniaga saya bukan berniaga. Niat saya ialah untuk nak minta sumbangan dari tuan-tuan, malu sejual buku lah. Nak membina sekolah. Nak minta daripada tuan-tuan duit direct tu malu, tapi sejual buku lah. RM13 sebuah ni untuk infak infak kepada sekolah saya, insya-Allah di satu hari, insya-Allah Dan kita belajar buku ni, insya-Allah tuan-tuan kita belajar buku ni. Tuan-tuan bawa buku ni dah, insya-Allah. Tak pasti tuan-tuan bayar malam ni, tak pasti bila masa nak bayar kumpul sekali nanti minggu akan datang ni, itu bulan akan datang ni, tak apa, boleh bayar tuan-tuan. Kita tengok kepada pendahuluan tuan-tuan kita tengok. Lepas ni tuan-tuan bawa lah buku ni dah. Kita belajar buku ni, insya-Allah. Kita belajar. Buku ni dikarang oleh Syekh Alawi As-Saqaf. Saya terjemah dan Universiti Sultan Azlan Shah Yusah mencetak buku ni. Cetak buku ni. Dan saya mencari dana dah untuk nak bangunkan sebuah sekolah. Menjual buku. Bukan nak berniaga bukan. Niat ikhlas nak cari dana. Dana tak ada, nak cari dana tu nak minta tolonglah tuan-tuan sekadar mana tuan-tuan mampu. Sekadar RM13 Okey tuan-tuan, kita masuk ke pendahuluan muka surat ke-6 kita tengok. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu 'alal atimman al-akmalan 'ala sayyidina Muhammadin khairi muallim wa 'ala alihi wa ashabihi alladhina hamalud din 'anhu wa 'amalu bihi wa balaghu min ba'dihim wa ba'du. Sesungguhnya Islam sangat memberi perhatian terhadap ilmu pengetahuan. Itu tuan-tuan, alhamdulillah kita agama Islam ni, Islam mementingkan ilmu pengetahuan. Justru itulah ibadat kita jadi elok. Justru itulah ibadat kita jadi elok sebab Islam mementingkan ilmu pengetahuan. Itulah masya-Allah kelebihan agama Islam. Mementingkan ilmu pengetahuan. Justru ayat pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ialah ayat Iqra daripada surah Al-Alaq.
Ayat pertama yang diturunkan daripada Al-Quran ialah surah Al-Alaq. Surah Al-Alaq, Iqra. Ini buktikan pentingnya ilmu. Pentingnya ilmu. Ilmunya sangat penting sekali. Sebab itulah Islam, Masya Allah, kita melakukan ibadat dengan baik, ibadat dengan elok. Sebab dia mementingkan ilmu. Itu sebab Islam mementingkan ilmu. Kalau Islam tak mementingkan ilmu, tak elok ibadat kita. Tak elok. Dia tampungkan. Fiqh pun tak belajar, tak tahu solat bagaimana caranya, tak tahu. Alhamdulillah, Islam mementingkan ilmu. Inilah Masya Allah, agama yang betul-betul mementingkan ilmu itu. Yang penting sekali. Melalui ilmu pengetahuan, seseorang dapat melakukan ibadat kepada Allah dengan betul. Orang yang dapat ilmu ini, orang yang mendapat ilmu, dia akan melakukan ibadat dengan betul. Tak ada lagi dah sifat waswah, ragu-ragu, tak ada. Bila dia ada ilmu. Bila dia ada ilmu, itulah sebenarnya Allahu Akbar. Ada Islam, Masya Allah, mementingkan ilmu. Itulah kita nak. Sebab tu kita tak boleh maghrib kita datang solat, ada kuliah maghrib kita tinggal balik, isyak datang solat. Ni tak betul. Tak betul. Islam bukan mengajar kita gitu. Islam mengajar kita supaya ilmu dan ibadat sekali. Ilmu belajar, lepas tu buat ibadat. Bukan ibadat saja. Macam mana nak elok kalau kita duduk buat ibadat, ilmu tak nak belajar, tak tahu macam mana? Kalau baca Yasin, datang baca Yasin. Ada jamuan, datang jamuan. Ada kuliah maghrib, tak nak dengar. Oh, ni tak betul. Tak betul. Bagaimana kita nak ibadat elok, tak belajar? Bagaimana hati kita nak bagi elok, tak mau belajar tasawuf? Bagaimana ibadat kita nak jadi elok, tak pula nak belajar fiqh? Bagaimana kita nak kenal Allah, tak nak belajar usuluddin? Tak boleh. Tak kena belajar. Lepas tu Rasulullah kata, sedikit ilmu. Kita melakukan ibadat dengan sedikit ilmu, lebih baik daripada kita melakukan ibadat tanpa ilmu. Sedikit ilmu kita beribadat lebih baik daripada kita beribadat tanpa ilmu. Allah, tak comel. Kita buat ibadat tak ada ilmu, tak comel. Mana kau nak comel? Kalau dalam fiqh ada tamak ninah, dalam semayang ada tamak ninah, tak ada. Duk iftirash pun tak tahu, tawarruk pun tak tahu, duduk bagaimana gitu. Ada. Maka sebab itulah kita nak supaya kita tu belajar ilmu. Dengan konteks itulah kita dapat datang ni. Allah, inilah kita dapat datang ni kerana ilmu ni, kerana ilmu, bukan kerana lain, kerana ilmu. Kita nak ilmu. Itulah. Seorang dapat melakukan ibadat kepada Allah dengan betul. Memang betul bila belajar. Berkualiti ibadat. Kita tengok orang solat ada ilmu, lain dengan orang yang tak ada ilmu, tak belajar, dia solat bagaimana? Tak sama. Orang yang ada ilmu, dia solat adanya tamak ninah, adanya cara duduk dia, duduk iftirash, ada tidak sedap tengok, nampak khusyuk. Kalau tak belajar, tak nampak. Tamak ninah pun main hatam gitu ya, tak ada. Allah. Sembahyang setengah minit. Ada kita tengok orang sembahyang setengah minit sembahyang. Ada juga orang sembahyang seminit. Allah. 4 rakaat zuhur seminit. Bagaimana? Kau kata tak ilmu. Maka dengan ilmulah menjadikan ibadat kita betul, berkualiti, serta jauh dari perasaan ragu-ragu.
tak jadi ragu-ragu. Ibadat kita tak jadi ragu-ragu. Tak jadi ragu-ragu, tak jadi waswah dalam kita melakukan ibadat kepada Allah. Dan ni kita ragu-ragu, betul ke tak kita solat ni? Ya. Jadi ragu-ragu, waswah. Maka untuk menghilangkan waswah, kita kena belajar ilmu pengetahuan. Pasti kita kena belajar, tak dapat tidak. Serta jauh dari perasaan ragu-ragu, malah terselamat daripada cacat cedera. Selamat daripada cacat cedera. Kena ada ilmu. Macam kita rokok. Ada setengah tu orang rokok tinggi punggung pada kepala. Ada setengah tu orang rokok tinggi kepala pada punggung. Macam dia tak belajar. Kalau dia belajar, sama. Kalau orang belajar fiqh, dia sama. Bila rokok tu, dia jadi sama. Macam kita letak papan, sama. Kepala dengan punggung, sama. Tu berhajat kepada ilmu, belajar. Allah, kita ni tuan-tuan, tak dapat tidak, kena belajar. Tak boleh. Serta dapat menghasilkan ibadahnya yang sebenar. Bila ada ilmu, kita dapat melakukan ibadat dengan sebenar. Itulah yang kita puas hati. Bila kita mati besok, Allah puas hatinya kerana kita buat ibadat dibimbing oleh ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang membimbing kita, itu jadi cantik ibadat kita. Barulah kita boleh harap, bila kita meninggal dunia besok, harap. Kita boleh mengharap ibadat yang kita lakukan. Ini solat dengan letang pungkang, Allah, bagaimana? Kita nak mengharap bila kita meninggal dunia. Allahu Akbar. Masya-Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Inilah tuan-tuan. Betullah ilmu ni penting. Lebih lagi untuk mendapat keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala, untuk mendapat keberkatan Allah. Lagilah ada keberkatan Allah. Kita mendapat keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala. Nak berkat mana kalau solat tak betul? Solat semenek solat. Tak maknina pun tak. Nak berzikir lepas solat pun tak ada. Lepas solat lingkup sejadah selalu. Macam mana nak dapat keberkatan? Allah tak dapat tuan-tuan. Tak. Ini kerana ilmu pengetahuan itu merupakan petunjuk jalan kepada ibadat. Kerana ilmu pengetahuan adalah petunjuk jalan untuk kita beribadat kepada Allah. Ilmu ni membawa kita untuk kita beribadat kepada Allah. Itu yang kita naknya. Tak nak main buat ibadat, nak belajar tak. Buat ibadat je, belajar tak. Ibadat pula tak betul. Kita duk belajar lama dulu, berhenti lama dah belajar, lepas tu buat ibadat. Allah tak nak tuan-tuan. Oleh itu Rasulullah bersabda, al-ilmu ra'sul ibadah. Ilmu itu adalah kepala kepada ibadat. Ilmu itu adalah kepala kepada ibadat. Ilmu itu adalah kepala. Kalau orang tak ada kepala, tak cantik. Ibadat pun kalau tak ada ilmu, tak cantik. Ibadat yang kita belajar, ibadat yang kita amal, tapi tak ada ilmu, tak cantik ibadat kita. Ibadat kita tak elok dengan kita tak ada ilmu. Sebab tu kena belajar ilmu. Kalau tak ada kepala, mana nak cantik? Orang bukan setakat tak cantik, tak hidup ada kepala. Sebab itulah kena ada kepala. Al-ilmu ra'sul ibadah. Ilmu adalah kepala kepada ibadah. Allahu Akbar tuan-tuan. Besarnya ilmu ni, pentingnya ilmu. Sebab itulah kita ni kena ambil berat tentang ilmu. Jangan merasa kata boleh solat maghrib tu balik rumah. Orang mengajar buat tak tahu, isyak datang balik. Jangan, itu tak betul. Kita kena sekali ilmu dan ibadat. Tak. Baik, kita tengok di bawah tu. Memandangkan dewasa ini tidak kurang dari penuntut ilmu yang mana ilmunya tidak mengesani dirinya dari segi penambahan iman. Masalah sekarang ni apa berlaku tuan-tuan? Masalah sekarang ni orang belajar ilmu,
Ilmu tu tak ada kesan dengan diri dia. Tak boleh jadi menambah keimanan. Padahal belajar ilmu tapi tak mau iman. Belajar tu kok bukan main. Ada kadang-kadang pergi Masjid Ridwaniyah dengar kuliah. Kadang-kadang pergi RPA dengar kuliah. Tapi tak ada kesan. Tak bertambah iman. Duk belajar tapi tak bertambah iman. Tak ada kesan. Macam letak air di atas daun keladi. Tak basah. Letak jiruh air atas daun keladi, jiruh. Tak ada basah daun keladi. Tak ada kesan dengan ilmu yang kita belajar. Tak. Kejinihan akhlak. Akhlak pun tak ada comel. Tak jadi comel akhlak. Duk belajar tak jadi. Belajar tapi tak jadi. Akhlak tak comel. Belajar tu kok bukan main belajar. Ustaz tu belajar, ustaz ni. Tak ada jernih. Akhlak tak ada berubah apa. Ustaz tu kok mari jauh-jauh. Masjid kok bayar. Tak ada apa. Tak ada kesan apa. Akhlak tak jadi baik. Malah menjadikannya tidak menguasai ilmu yang dipelajarinya itu. Bahkan dia tidak menguasai ilmu yang dia belajar. Tak ada. Tak ada menguasai, tak ada. Tak boleh belajar tajwid. Belajar bukan main tajwid. Ustaz mengajar. Tak boleh. Belajar usuluddin tu kok belajar macam-macam. Akhir balik rumah isteri tanya, belajar apa bang tadi kat masjid? Tak tahu apa. Ya. Bunyi makan laksa. Oh, dia dengar kat makan laksa. Yang ilmu tu tak tahu apa duk belajar. Allah. Inilah. Ilmu tidak kesan dia panggil. Ilmu yang kita belajar tu tak memperoleh. Serta tidak dapat mengesani ilmu itu kepada orang lain. Mana ilmu itu tidak mengesani terhadap diri sendiri dan kepada orang lain. Ilmu tu pada diri dia tidak memberi kesan. Nak mengesani orang lain pula tak juga. Nak bagi nasihat orang lain tak jadi. Tak ada kesan. Kepada diri dia pun tak ada kesan. Kepada orang lain, nak ajar orang lain pun tak ada kesan juga. Allah. Kenapakah berlaku demikian persoalan? Kenapa berlaku demikian? Kenapa jadi gini? Dah belajar banyak. Tak boleh menguasai ilmu. Akhlak pun tak jadi molek. Ilmu makin mengaji makin tak pandai. Kenapa ni? Ini sudah tentu ada kaitan dengan ilmu dan adabnya. Ini ada kaitan ilmu dengan adab. Ilmu, kadang-kadang kita tak hormat kepada ilmu. Kita merasa, apalah belajar agama. Apa? Belajar agama boleh apa anda? Buat mengantuk ya. Baik aku balik tengok berita. Buat mengantuk ya. Kita tak hormat kepada ilmu. Kita kata pula kepada ustaz, kata belakang, ustaz ni mengajar separuh dunia orang tidur. Ustaz ni mengajar apa? Duk main hok sama. Duk cerita Tuhan. Entah berapa korong dah duk main. Kita tak hormat kepada ustaz. Kita kata, kita tikam ustaz dari belakang. Ini ilmu tak akan duduk bersama kita. Ilmu akan lari daripada kita seperti larinya air daripada tempat tinggi menuju ke tempat rendah. Ilmu akan lari daripada tempat tinggi menuju ke tempat rendah. Lari air, tak duduk. Begitulah ilmu. Maka sebab itulah Allah adab belajar, adab kita dengan ilmu penting sekali. Kadang-kadang kita belajar sikit ya ustaz cerita tapi berkat. Allah kesan kita lama dalam hati kita. Ada yang bawa mati. Sepatah ustaz kata. Sebab itulah kita suruh belajar dengan ustaz, dengan guru.
Padahal boleh kalau kita nak belajar dengan Google. Ada sekarang ni internet. Nak cari apa? Klik je keluar lalu. Nak cari apa? Ustaz Google, banyak. Klik je ada. Nak klik apa? Tu baik habis. Mak ayah ya tak ada dalam Google. Mak ayah kita ya tak ada. Orang yang ada belakang. Keluar habis. Nah, tapi kita belajar dengan guru ni berkat. Sebab kita berdoa dengan guru, guru berdoa. Guru cerita. Dan kita duduk dalam majlis ilmu ni seperti mana kita berada dalam musahabatus salihin. Kita bersahabat dengan orang soleh. Pada ustaz yang datang mengajar tu, dikira dia adalah seorang soleh. Maka kita duduk dalam majlis ni dikira musahabatus salihin. Kita bersama dengan orang soleh. Ini yang penting tuan-tuan. Allah. Dan bila kita duduk dalam bersama dengan orang soleh, Allah bagi lembut hati kita. Hati kita jadi lembut, tak jadi kerah. Tak, hati kita jadi lembut. Hati kita sentiasa mengingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini keberkatan. Sebab itulah kita kena hormat pada ilmu, hormat kepada guru. Baik, tengok lagi tuan-tuan. Islam menetapkan adab dan etika dalam menghasilkan ilmu pengetahuan. Islam menetapkan etika dalam menentukan ilmu pengetahuan. Ada ini etika, ada etika dalam menuntut ilmu pengetahuan. Dia ada adab dalam menuntut ilmu pengetahuan. Dia ada adab. Bukan kata kita belajar, kadang-kadang datang belajar masjid, hati tak nak belajar pun, datang nak tunggu masa isyak. Dalam hati, Allah bilalah ustaz ni nak berhenti dah. Itu menjadikan kita tak berkat. Sebab kita tak ada ikhlas. Itulah menjadikan kita tak berkat dalam kita menuntut ilmu. Maka kita duduk ikhlas hati. Karena kadang-kadang ustaz ni Masya Allah, setiap ustaz dia berbeza. Keberkatan berbeza. Ustaz ni dia suka derma. Ustaz ni dia suka salat tahajud malam. Ustaz ni dia suka puasa sunat. Setiap ustaz dia ada berbeza penghayatan agama masing-masing. Juga ustaz semua. Sebab tu keberkatan. Sebab itulah kita kena adab dengan ustaz. Jangan kita tak beradab. Bila kita tak beradab, kita tak akan mendapat ilmu. Ilmu akan lari daripada kita seperti larinya air daripada tempat tinggi menuju ke tempat rendah. Dia tak boleh duduk. Tak. Maka sebab itulah kita kena ada adab. Kita tengok tuan-tuan, dalam sejarah kita tengok Imam Malik. Imam Malik. Imam Malik kita tahu. Imam yang kedua, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Ada 4 imam. Imam Malik. Imam Malik ni memang seorang yang terkenal. Alimnya, garangnya, ilmunya Allah. Ilmunya, Masya Allah. Dengan jin, kalau orang tu masuk jin, Imam Malik akan pesan. Bila orang masuk jin dihasut oleh jin, Imam Malik akan pesan, kirim salam kepada jin tu, minta keluar. Kalau tak keluar, aku pergi nanti sakit. Keluar jin takut. Hebat Imam Malik ni, Masya Allah. Hebat. Kehebatan ilmu dia dengan orangnya hebat. Takut. Orang di Baghdad, di Iraq, bila masuk jin, dia cerita kepada Imam Malik. Imam Malik kata, kamu keluar sebelum pada aku sampai. Keluar jin. Jadi Imam Malik ni nak ceritanya satu hari dia duduk mengajar di Madinah. Imam Malik ni ada di Madinah, ulama Madinah. Dia duduk mengajar di tepi masjid Madinah. Dia buat halaqah. Halaqah ni bulat. Bila sebut halaqah ni ada bulatan. Dan dia duduk mengajar. Anak murid pun duduk tengah mengajar. Tiba-tiba ada seorang, orang tua. Orang tua ni dia naik kereta keldai.
Kalau di Arab ni ada satu kereta yang ditarik oleh keldai. Keldai tarik. Dan orang ni tua, dah pakai baju berkotor. Pakai jubah dia warna putih. Tapi dia kelabu dah kerana kotor. Dia lalu. Bila dia lalu, dia tengok Imam Malik sedang duk mengajar. Sedang duk buat halaqah ilmu. Dia pun turun. Dia berhentikan kereta keldai itu turun. Dia pergi sertai halaqah Imam Malik tu. Dia hidup. Jadi di tepi Imam Malik ni orang takut. Kurang anak murid pun tak berani nak dekat dengan Imam Malik. Orang tua ni datang, duduk dekat dengan Imam Malik. Dan Imam Malik mengajar. Dia duduk dengar. Bila habis sudah Imam Malik mengajar, Imam Malik kata, okey, sesiapa yang ada soalan, saya kemukakan, saya tanyakan. Siapa ada kemuskilan, saya tanya soalan. Jadi, semua anak murid dia tak ada yang tanya. Jadi senyap. Bila tak ada orang yang bertanya, Syekh tadi, orang tua tadi tu, dia pun tanyalah. Dia kata, wahai Imam, bolehkah saya nak tanya? Imam Malik pun tengok kat dia. Imam Malik kata, oh boleh, saya tanya. Ada kemuskilan apa, boleh tanya? Orang tua tu kata, gini Imam, kalau bab akil balik ni, dia kata bab balik ni, seorang itu balik bila dia cukup umur 15 tahun. Ataupun bila dia tidur, dia mimpi dan keluar mandi. Itu membuktikan dia sudah balik. Dan itulah tanda-tanda baliknya. Bagaimana kalau anjing balik? Bagaimana anjing? Kalau anjing balik, Imam Malik tak boleh jawab. Duduk dengar Imam Malik, selalu duduk dengar dah. Duduk mengajar. Kalau orang umur 15 tahun balik dah, ataupun dia mimpi keluar mandi, itu berarti tanda-tanda balik. Bagaimana anjing? Anjing balik macam mana? Tak tahu. Imam Malik merenung dah. Maka Imam Malik tanya balik, minta maaf saya tak boleh jawab soalan kamu. Terkena Imam Malik seorang yang alim, mana tak boleh nak jawab soalan. Maka dia kata tolong jawablah. Maka orang tua tu jawab, dia kata gini, anjing ni bila balik, bila dia nak kecing, dia akak kaki. Tu maknanya anjing balik. Kalau anjing balik, bila dia nak kecing, dia akak kaki. Kalau yang tak akak kaki itu tak balik. Jadi Imam Malik kata, Allah, begitu Allah. Masya Allah. Imam Malik peluk dia. Peluk. Allah, terima kasih. Satu ilmu. Allah. Dan dia kata kepada anak murid dia, inilah guru saya. Guru saya. Allah. Imam Malik. Seorang yang hormat. Dia hormati ilmunya. Akhirnya orang tua tu mengajak anjing balik. Dia mengaku guru. Hormatnya Imam Malik kepada seseorang. Mengaku guru. Dia mengajak anjing balik. Masya Allah. Tawaduknya Imam Malik. Lepas pada tu, orang tua tu pun minta diri dan dia pergilah orang tua tu. Tak lama kemudian, daripada 3 bulan pula, 3 bulan, orang tua ni lalu. Dan duk tengok Imam Malik duk mengajar. Imam Malik mengajar halaqah seperti biasa. Halaqah dia tu, Imam Malik tengok duk bagi ilmu kepada pelajar-pelajar dia. Orang tua tu pun berhenti. Kereta kedai dia tu turun mari, duduk belaga lutut dengan Imam Malik. Belaga lutut dengan Imam Malik. Anak murid dia tu terkejut. Hak tak tahu orang tua ni siapa. Dia anak murid lain. Allah, siapalah orang tua ni?
baju pun kotor. Mari duduk pula belakang lutut dengan Imam Malik. Nak macam mana ni? Jadi Imam Malik pun lepas pada selesailah mengajar. Nak Imam Malik kata, tanya anak murid semua, kamu tahu ke tak siapa orang tua ni? Ada. Imam Malik kata, inilah guru aku. Ini guru aku. Tahu ke tak apa dia mengajar? Tahu ke tak? Dia mengajar aku anjing balai. Anjing balai bila nak kencing, akak kaki. Yang tak balai, tak akak kaki. Inilah guru aku. Oh, ada. Anak murid dia terkejut. Allah itu. Ini ceritanya gitu, tuan-tuan. Kita hormat kepada guru kita. Itulah sepatutnya. Kita tak boleh tak hormat kepada guru. Tak hormat kepada ilmu. Ilmu akan lari kepada kita. Seperti larinya air daripada tempat gunung ke tempat rendah. Nah. Allahu Akbar. Itulah tuan-tuan. Justru, kita sambung lagi tuan-tuan. Justru buku ini akan membincangkan tentang kelebihan ilmu pengetahuan. Jadi buku ni kita akan bincang kelebihan ilmu pengetahuan. Antara ilmu pengetahuan dan ibadah, kita tak akan tengok. Antara ilmu pengetahuan dan ibadah, kepentingan. Mana yang penting? Nah, jenis-jenis ilmu, cara mempelajari ilmu pengetahuan, cara belajar ilmu pengetahuan, bahagian ilmu, perkara diperlukan oleh penuntut ilmu pengetahuan, perkara diperlukan oleh penuntut ilmu pengetahuan, apa dia perlu, medium ilmu ataupun alat ilmu, apa alat, adab menuntut ilmu, menghasilkan kitab bagi penuntut ilmu. Oh, sepatutnya setiap orang belajar ni dia boleh mengarang. Ini orang-orang belajar universiti dia akan mengarang. Bila nak keluar universiti dia ada tesis. Untuk master dia ada menulis tesis. Untuk PhD dia akan menulis disertasi ataupun tesis, mengarang. Nak dan ada juga kalau kat Kuala Lumpur tu orang yang datang belajar ilmu ni orang yang pencen cikgu, kadang-kadang pencen orang bank. Dia belajar, dia menulis. Dia hadir halaqah dan dia menulis. Dia hadir ustaz ngajar dan dia menulis. Dan lepas tu buku tu dicetak. Boleh orang lain manfaat baca. Ada juga. Ada. Sepatutnya gitulah. Syarat menuntut ilmu dan syarat menuntut ilmu. Ya. Semua tajuk-tajuk itu adalah petikan dari buku Mukhtasar Al-Fawaid Al-Maqiyah fima yahtajuhu talabatus Syafi'iyah. Kita asalnya mukhtasar nilah. Mukhtasar Fawaid Maqiyah kita nilah. Bagi Syekh Alawi bin Ahmad As-Saqaf Al-Syafi'i Al-Makki. Penulis asal ialah Said Alawi As-Saqaf, penulis asal. Dan cetakan Darul Basyair Islamiyah dengan ditahqiq dan ditaklik oleh Dr. Yusuf bin Abdul Rahman. Buku bahasa Arab ni dicetak oleh Darul Basyair Islamiyah. Buku ni dicetak oleh Darul Basyair di Mesir, cetakan Mesir. Dan ditaklik, ditahqiq oleh Dr. Abdul Rahman, Dr. Yusuf bin Abdul Rahman. Walau bagaimanapun penterjemah, saya yang terjemah buku ni, saya yang terjemah. Oleh bagaimanapun penterjemah juga menerang dan menghuraikan tajuk-tajuk tersebut dengan lebih jelas dan senang difahami bagi pelajar. Saya cuba terjemah buku bahasa Arab yang payah ni, memang bahasa Arab asal. Buku bahasa Arab klasik payah. Saya cuba terjemah dan cuba supaya jadikan bahasa tu mudah, senang untuk difahami. Itulah, mudah-mudahan Allah memberkati usaha kami dan menjadikan buku ini sebahagian daripada amal-amal saleh yang berpanjangan untuk kami dan ibu bapa kami di hari yang tidak dapat menolong anak-anak dan harta. Amin ya rabbal alamin. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna
Maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Itu kita selesai pendahuluan. Kita tengok pula kepada kelebihan ilmu. Kita tengok muka surat ke-8 tuan-tuan. Kelebihan ilmu. Allah, bagaimana ilmu ni, kelebihan ilmu tuan-tuan. Allahu Akbar. Itulah tuan-tuan. Bismillah. Ilmu adalah semulia-mulia permata. Allah. Ilmu adalah semulia-mulia permata. Kita di dunia ni ada permata masing-masing. Memang maha permata. Kalau rahsia permata zamrud dia tak hijau. Kita letak dalam gelas ni hijau. Oh, maha permata. Kalau delima, kalau di Mekah pun maha delima. Tak, sangat maha permata delima. Permata Iran Zabarjad biru. Oh, maha. Kita kalau kat Sabah mutiara ada. Permata mutiara kat Sabah pun maha. Mutiara yang ori, maha kat Sabah. Tapi ilmu adalah semulia-mulia permata. Allah, ilmu lah. Semulia-mulia permata. Mana permata yang paling mahal sekali. Ada ilmu ni. Orang yang ada ilmu kalau duduk kampung jadi lebay kampung. Lama-lama dilantik jadi tok imam, sedikit ilmu. Kalau banyak ilmu perubatan jadi pakar bedah. Kalau boleh PhD jadi pensyarah. Menjadi tangga untuk naik kepada Profesor Madya, Profesor Emeritus, Profesor Ulung. Masya Allah. Ilmu. Semua sebab ilmu. Kalau dulu, kalau orang belajar Mesir, balik rumah orang bagi ya anak perempuan. Tak ada emas kahwin, bagi je. Kerana ilmu, nak pada ilmu. Allah. Sebab tu ilmu ni penting tuan-tuan, mahal sekali. Justru tidak ilmu itu mesti diamalkan. Jika tidak diamalkan, maka jadilah ilmu itu seperti debu yang bertaburan, yang tidak mempunyai manfaat lagi. Tapi ilmu kita kena diamalkan. Kalau kita tak diamalkan, tak ada makna. Duk belajar solat tahajud, tak ada solat tahajud sampai sekarang, tak ada makna. Seperti debu. Ilmu yang tak ada amal seperti debu. Debu apa faedah debu? Tak ada faedah apa debu. Sebab itulah kita nak pada amal ilmu. Amal ilmu. Allah. Kita belajar, kita amal. Dua perkara ni. Kita belajar, kita amal. Allah. Walaupun kita sibuk macam mana pun. Sibuk dengan urusan bisnis, sibuk dengan urusan ladang, sibuk dengan urusan apa. Jangan lupa dua perkara. Ilmu dan amal. Dua. Jangan lupa hidup kita senang. Hidup kita. Kita nak mati biar ada mati kemas. Mati kita kemah. Itu dengan ilmu dan amal. Kan Rasulullah SAW bersabda kepada sahabat. Wahai sahabatku. Kata Rasulullah, wahai sahabatku. Kamu nak tahu ke tak siapakah ahli syurga yang paling mulia? Oh, ahli syurga ni semua mulia. Nak boleh masuk syurga tu bukan senang. Orang yang lepas ujian Allah, orang yang lepas dengan bala Allah, orang yang lepas dengan ujian Allah, berbagai-bagai kesusahan dan sebagainya. Memang sahabat terkejut. Ada juga orang paling mulia daripada ahli syurga. Maka sahabat jawab kata, ya Rasulullah, kami nak tahu siapakah orang mulia daripada ahli syurga. Maka jawab Rasulullah, orang yang mulia daripada ahli syurga ialah orang yang alim, orang yang ada ilmu daripada umat-umat aku.
daripada umat-umat kamu. Allah, itulah orang alim, orang ada ilmu. Nah, bukan setakat mulia di dunia, di akhirat juga mulia. Allah Akbar. Itu ilmu, tuan-tuan. Kita, tuan-tuan, kita belajarlah ilmu. Walaupun target kita bukan nak mengajar orang, target kita nak amal untuk diri, nak menyampaikan kepada anak-anak buah kita. Kurang-kurangnya kita belajar, tuan-tuan. Kita menuntut ilmu, insya-Allah, tuan-tuan. Jadi malam ni nampaknya setakat ni dah dulu. Itulah, tuan-tuan. Lepas ni kita bawa lah buku ni, tuan. Kita belajar buku ni. Kita tengok apa kata Syekh Alawi dalam buku beliau ni. Sangat cantik sekali. Jadi, tuan-tuan, yang tak dapat buku ni, saya nak minta tolong, tuan-tuan. Minta tolong bantu, tuan-tuan. Saya sebenarnya nak cari dana untuk nak buat sekolah. Nak minta infak daripada tuan. Saya nak minta duit tuan, malu. Saya nak jual buku saya ni. Dengan harga RM13 sebuah. Mudah-mudahan dijadikan jariah. Dan kita dengan ilmu kita dapat amalkan, insya-Allah. Dengan harga RM13 sebuah. Untuk itu kita akhir setakat ni. Kita sama-sama baca doa. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilman wa fahma wa warzuqna al-uluman nafi'ah. اللهم ارزقنا لسانا ذاكرا وقلبا خاشعا. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم ارزقنا توبة نصوحا قبل الموت. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. وصلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله.